sukarelawan luar negara. Pertama adalah seseorang merantau ke luar negara dengan tujuan yang tertentu, iaitu untuk menolong ataupun membantu program yang ada di sana. Contoh organisasi yang terkenal adalah Volunteer Mesh ataupun Volunteer Forever, dan sebagainya. Jadi sukarelawan luar negara ni kita boleh jadikan sebagai satu pengalaman yang paling bermakna. Kerana apa? Suasana yang sangat berbeza berbanding kalau jadi sukarelawan dalam negara. 3 cara sukarelawan luar negara. Sebelum kita bertolak pergi luar negara, yang pertama adalah memilih program yang tepat, iaitu mengikut pekerjaan sesuai. Contoh pergi sana untuk yang sosial, contoh bantu kem larian, ataupun pergi sana untuk membersihkan ataupun membaiki satu binaan. Yang kedua adalah mengikut kemampuan ataupun kemahiran diri. Contoh kemahiran dalam bahasa, iaitu kita kena pandai dalam bahasa Inggeris supaya senang berkomunikasi ketika di sana. Yang ketiga adalah fikir faktor yang akan berlaku ketika di luar negara. Contoh kesihatan dia tiada masalah. Macam doktor kata 6 bulan lagi kamu tinggal. Jadi kita tak boleh pergilah kalau kita tahu yang kita ada masalah dari segi kesihatan. Yang kedua adalah bersedia untuk berangkat, iaitu barang yang penting dibawa. Contoh dokumen, salinan IC, kad bank, semua tu. Kesihatan terjaga, iaitu tidak ada masalah serius dan boleh bantu program ketika di sana, supaya tak menyusahkan orang. Yang ketiga adalah persiapkan diri secara mental. Yang ni mestilah kita tahu yang bukannya mudah. Jadi kita kena tahulah budaya dengan tradisi mereka di sana. Yang ketiga adalah menjadi sukarelawan yang terbaik. Yang pertama iaitu fleksibel dalam sesuaikan diri dengan situasi baru. Sebab apa? Kesannya kita dapat kawan baru, makanan baru kita baru tahu, ataupun musim baru. Yang kedua adalah kekal semangat dan positif. Kalau ada masalah ke apa, kita terus selesaikan dengan tim dan tanya orang yang pakar. Yang ketiga adalah sentiasa peka dan berhati-hati. Jadi kita kena ingatlah kita pergi sana untuk bantu orang, bukannya seronok untuk bercuti. Jadi kita jangan leka. Ikon kesukarelawanan belia luar negara yang pertama ialah Selena Mary Gomez atau lebih dikenali sebagai Selena Gomez. Beliau dilahirkan di Texas pada 22 Julai 1992 dan warga negara Amerika Syarikat. Selena merupakan penyanyi dan pelakon yang memulakan kariernya pada program TV Barney and Friends. Beliau terlibat dalam drama bersiri Wizard of Waverly Place. Drama tersebut diangkat menjadi sebuah filem pada tahun 2009 yang telah menaikkan nama beliau. Maka, bermulalah aktivitinya sebagai penghibur yang aktif menceburi bidang kesukarelawanan. Sumbangan Selena yang pertama adalah UNICEF melantik Selena menjadi jurucakap untuk kempen Trick or Treat pada tahun 2008. Pada bulan September 2009, beliau dilantik menjadi duta UNICEF termuda ketika berusia 17 tahun. Selena dilantik menjadi duta besar Ryan Seacrest Foundation. Organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak yang sakit parah dan cedera melalui program unik. Pada tahun 2012, Selena menyokong The Malala Fund yang diketuai oleh Malala Yousafzai yang bertujuan menyediakan 12 tahun pendidikan yang selamat, percuma dan berkualiti kepada gadis di seluruh dunia. Selena menjadi duta We Charity selama 7 tahun dari 2013 hingga 2019. Ia adalah badan amal pembangunan antarabangsa yang menganjurkan pemerkasaan belia global dengan mempromosikan pendidikan, keselamatan, air dan makanan di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Pada 30 Mac 2020, Selena menghulurkan sumbangan kepada Hospital Cedars Sinai Los Angeles yang kekurangan alat bantuan pernafasan dan pelitup muka berikutan daripada wabak COVID-19 yang melanda. Berikut merupakan pencapaian Selena Gomez dalam aktiviti kesukarelawanan. Selena menerima anugerah Make-A-Wish Foundation bagi kategori Chris Gracious Celebrity Award pada tahun 2009. Pada tahun 2014, beliau dianugerahkan Unite for Humanity bagi kategori Young Visionary Award dan anugerah Asia Film Festival bagi kategori Asia Kids Global Icon Award. Selena juga menerima McLean Award in Mental Health Advocacy pada tahun 2019. Ikon sukarelawan belia yang seterusnya ialah Suhani Jalota. Suhani Jalota berusia 26 tahun, merupakan pengasas dan CEO Yayasan Maina Mahila, iaitu sebuah organisasi kesihatan wanita di India. Beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sains Ekonomi dan Kesihatan Global dari Duke University Durham, Amerika Syarikat dan melanjutkan PhD dalam bidang kesihatan dan ekonomi di Stanford University. Beliau merupakan seorang aktivis yang berusaha untuk meningkatkan kesihatan awam di India. Beliau telah bekerja di daerah kepadatan penduduk kota dan masyarakat luar bandar untuk meneliti dan merancang strategi dalam pelbagai projek bermula daripada kesihatan para wanita, air dan sanitasi hingga kebajikan perlindungan sosial. Sejak 8 tahun kebelakangan ini, beliau telah bekerja dan melakukan aktiviti sukarelawan di Filipina, Afrika Selatan, Thailand dan beberapa bandar di India. Baru-baru ini juga, beliau telah terlibat dalam projek penilaian dengan ID Insight, iaitu sebuah organisasi pendidikan bebas UNICEF dan Jabatan Pendidikan di Filipina untuk program sanitasi.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Suhani Jalota merupakan pengasas dan CEO bagi Yayasan Maina Mahila. Suhani telah menubuhkan yayasan ini pada tahun 2015 masa beliau masih belajar di Duke University Durham, Amerika Syarikat. Penyertaan beliau dalam program Melissa Indo Entrepreneurs mendorongnya untuk meneroka inisiatif untuk memperkasakan kaum wanita di Mumbai, lalu menubuhkan yayasan ini. Yayasan ini merupakan organisasi India yang memberi kuasa kepada wanita dengan mendorong perbincangan mengenai subjek pantang larang seperti hate dan membuat bengkel untuk menghasilkan perlindungan kebersihan. Kesannya, yayasan ini telah meningkatkan tahap kesihatan wanita dan meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih tinggi. Yayasan ini juga ditubuhkan untuk memperkasakan dan membantu wanita miskin di Mumbai. Pekerjaannya ialah menghasilkan tuala wanita kerana sebelum ini ramai wanita yang mengital semula kain dan daun dan ini tidak bersih untuk digunakan. Suhani memulakan kerja ini bersama 4 wanita dan melatih mereka untuk menerangkan bagaimana tuala wanita berfungsi sehingga mereka dapat menjualnya dari pintu ke pintu. Inspirasi Suhani Jalota menubuhkan Yayasan Maina Mahila. Di India, di mana Suhani dibesarkan, haid dianggap perkara tidak murni, bahkan mengatakannya adalah dilarang sama sekali. Suhani ingin menghilangkan stigma itu dan selepas pulang dari Duke, beliau melakukan pekerjaan sukarela di kawasan perkumuhan dan bekerjasama dengan wanita lain di sana. Oleh itu, Suhani melancarkan Yayasan Maina Mahila yang bermaksud Maina adalah burung percakapan dan Mahila ialah wanita dalam bahasa Hindi. Antara pencapaian Suhani Jalota ialah menerima Glamour Woman Awards pada tahun 2016, menerima anugerah Queen Young Leaders pada tahun 2017, menerima anugerah Kisco Youth Leadership kerana mendapatkan tuala wanita kepada ribuan wanita di Mumbai. Yayasan Maina Mahila terpilih untuk memberi sumbangan amal untuk menggantikan hadiah semasa majlis pernikahan Meghan Markle dan Puteri Harry, dan terakhir sekali penerima anugerah Forbes di bawah umur 30 tahun. Biodata. Greta Thunberg dilahirkan pada 3 Januari 2003 di Stockholm, Sweden. Beliau adalah seorang aktivis persekitaran Sweden yang terkenal di peringkat antarabangsa yang memulakan aktivisnya mengenai perubahan iklim. Ibu Greta, Malina Erdman, adalah seorang penyanyi opera dan bekas peserta pertandingan lagu Eurovision. Ayahnya, Svante Thunberg, adalah seorang saintis yang menghasilkan moden kesan rumah hijau. Dia dianugerahkan hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1903. Berkempen sejak 15 tahun. Sumbangan. Yang pertama, Greta Thunberg dinobatkan sebagai Person of the Year. Yang kedua, Greta dikenali sebagai aktivis yang lantang mencabar pemimpin dunia untuk menghentikan pemanasan global. Yang ketiga, beliau telah memenangi Right Livelihood Award pada tahun Disember 2019. Yang keempat, Greta juga telah dianugerahkan Nordic Council Environment 2019 tetapi memilih untuk tidak menerimanya. Cabaran. Kedegilan negara maju terutama Amerika Syarikat yang sentiasa melepaskan asap dan gas berbahaya seperti karbon monoksida secara berlebihan kerana negara tersebut menjalankan aktiviti perindustrian secara besar-besaran. Yang kedua, merentasi lautan untuk menghadiri Perhimpunan Agung PBB hanya menggunakan kapal layar kerana tidak mahu mencemarkan alam sekitar. Dan yang terakhir, Greta mempunyai sindrom Asperger, gangguan perkembangan, dan telah menggambarkannya penyakit tersebut sebagai hadiah dan mengatakan bahawa menjadi berbeza adalah kuasa besar. Berdasarkan pencapaian Greta, dapat disimpulkan bahawa beliau merupakan remaja yang berani, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan seorang yang mempunyai prinsip. Remaja di Malaysia dapat mengambil inspirasi daripada beliau melalui aktiviti kesukarelawanan seperti program melestarikan alam sekitar melalui konsep flora dan fauna. Seterusnya, ikon kedua iaitu Selena Gomez. Beliau bukan hanya dikenali dalam bidang hiburan, akan tetapi beliau juga merupakan aktivis untuk Persatuan UNICEF, Cancer Foundation dan COVID-19. Dapat disimpulkan bahawa remaja di Malaysia dapat mengambil inspirasi daripada ikon Selena Gomez di mana dengan meraihkan kanak-kanak di Malaysia melalui program amal iaitu melakukan jamuan ataupun program-program yang melibatkan kanak-kanak. Selain itu, remaja juga dapat membantu kanak-kanak yang menghidapi penyakit kronik seperti kanser dan seterusnya remaja juga dapat membantu barisan hadapan melalui media sosial iaitu dengan memberi input-input yang penting serta berkaitan dengan COVID-19. Ikon terakhir ialah Suhani Jalota. Beliau merupakan seorang individu yang telah menubuhkan Yayasan Maina Mahila di India. Yayasan Maina Mahila ini ditubuhkan bertujuan untuk menangkis tanggapan orang India yang mengatakan bahawa isu haid wanita itu satu yang tidak murni. Berdasarkan kisah beliau, dapat disimpulkan bahawa remaja di Malaysia juga perlu diberi pendedahan dan kefahaman yang khusus berkaitan dengan haid wanita. Iaitu di Malaysia, kita dapat melakukan program pada Hari Wanita dan sebagainya untuk memartabatkan dan memberi kefahaman yang jelas supaya tidak mempunyai salah faham di kalangan para wanita mengenai isu haid. Sebagai penutup, berdasarkan 3 orang ikon remaja yang telah dibincangkan tadi, amat wajarlah kita sebagai remaja untuk memberi manfaat kepada orang sekeliling mengikut kepada kemampuan diri masing-masing.
Tiada alasan selagi belum mencuba. Sekian daripada kumpulan kami.